Okey, Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan kongsikan dengan anda cara macam mana nak buat perubahan dalam bisnes kita ya. Sama ada kita nak ubah alamat, kita nak tambah kod business code, kita nak tambah perkhidmatan ataupun yang berkaitan dengannya. Okey, di sini saya akan tunjukkan cara kalau kita ada partnership ya. Jadi kita perlukan verification daripada partner, di mana partner kita pun kena pergi dekat SSM, buat EasyBiz online, register dan kena ada password juga. Nanti saya akan tunjukkan. Okey, kepada yang tak ada partner, tak ada masalah, cuma step untuk partner tu tak perlu ikutlah sebab kamu tak akan ada step untuk partner tu. Okey, sekarang saya akan tunjukkan caranya. Mula-mula kita kena login dulu dalam EasyBiz online. Nama dan password yang kita dah register secara online tu ya. Okey, mula-mula kita tekan kepada My Business Service, ambil New Business Changes. Lepas tu dia akan bawa kita kepada portal business apa ya. Sebab kalau kita ada banyak business, dia akan bagi list of business. So kita pilih mana satu bisnes yang kita nak buat perubahan tu. Kalau ada satu bisnes, tak payah pilih lah ya. Memang ada satu je. Lepas tu kita tekan next. So, page pertama ni dia akan bagi tahu detail bisnes kita, dan kalau kita nak ubah alamat, kita tekan dekat kotak kecil tu ya, kena tick dekat situ. Kalau tak nak ubah apa-apa, boleh tekan next saja. Terus tekan butang next. Ini pilihan yang kedua, saya nak ubah code of account. Code business code ya. Pertama sekali kena letak date. Letak je tarikh hari ni, hari yang kita nak buat perubahan tu. Lepas tu kita turun bawah dan kita akan tengok ya. Okey, nak tukar, kita kena tekan kotak change type of business dulu. Kalau tak, dia tak akan keluar. Lepas tu baru dia akan ada add business code punya button. Lepas tu baru kita tekan, lepas tu baru kita buat search. Kalau kita tak tekan button tu, dia tak ada search ya. Okey, kita search iklan apa yang kita nak, kod apa. Lepas tu tekan dekat button sebelah tu, tick. Lepas tu tekan add to business code. Baru dia akan tambah dalam bisnes kita. Nampak? Okey, nampak kat bawah tu turun, dia nampak ada new. Maksud dia ini business code yang baru lah. Okey, kita tekan next. Lepas tu kita tengok. Okey, dia bagi tahu kat kita kalau nak buat branch. Okey, kita tekan kat sini. Kalau tak ada apa-apa, kita tekan next. Okey, dia akan sampai pada next. Okey, kalau kita nak ubah partnership, kita boleh tick kat situ. Kalau tak, kita tekan next juga. Okey, lepas tu dia akan bagi tahu dekat sana. Kalau kita nak buat apa-apa perubahan, kita kena dapat permission daripada partner kita. Okey, dan kita tekan je OK. Okey, lepas kita tekan OK ni, kita perasan akan ada tulis kat sini pending verification daripada partner. So kalau kita proses pun tak boleh, dia takkan ada button untuk boleh submit, tak boleh klik ya. Jadi kita buat apa tahu? Kita log keluar dan kita minta partner kita login, dan kita akan minta dia verify. Cara dia macam ni. Okey, partner tolong pergi dekat EasyBiz dan login ya, guna partner punya ID address, ID and password. Tapi selalunya partner kita selalu ada masalah tau. Diorang ni selalunya jarang masuk dan selalu lupa SSM diorang punya ID. Tak apa, tekan forgot password. Yang penting email address terkini ya, sebab dia akan hantar email lepas kita isi all this information. Dia akan hantar kat email. Jadi ambil email tu, ada password dekat situ, login balik semula guna password yang diberi dalam email. Okey, sebaik saja partner masuk, dia akan dapat satu notis berwarna hijau ya daripada SSM untuk dia verify apa yang kita buat tadi ya. Okey, dia tekan je dekat My Business Service, pergi dekat sana, ambil form B ya, Business Changes form B. Okey, dekat situ dia nampak ada tanda-tanda dekat tepi tu untuk dia verify, pending verification. Tengok ada tambah, ada pangkah ya. So ambil yang tambah tu maksud dia setuju lah. Okey, tekan dekat sana. Okey, dia akan kata, adakah anda setuju? Tekan OK. OK, maksud dia setuju. Kalau dia nampak kat situ dah tak ada dah ya. Dah nampak kat situ verified. Dah tak ada, kita jangan terpangkah pula. Okey, lepas dah siap ni partner, senang itu saja. Lockout dan partner yang pertama tadi boleh sambung kerja ya. Okey, partner sekarang lockout. Okey, penjelasan yang saya nak bagi tahu kat sini, verify login logout yang saya tunjuk ni ialah jika partner dua-dua menggunakan PC yang sama ya. Kalau kita guna PC lain atau guna telefon ke apa-apa yang lain, kita tak perlu login dan logout ya. Dan lepas verify,
Pemohon pertama boleh semak je online, dah verify ke belum ya. Semua juga dengan perniagaan yang individu ya, tak perlu nak buat step verify. Okey, sekarang partner yang asal masuk semula. Kita pergi tengok permohonan kita tadi. Okey, kita mai tengok permohonan kita tadi dan kita teruskan. Okey, lepas login kita pergi balik semula kepada My Business Service tadi tu. Kita tengok list of service yang kita nak buat changes tadi. Okey, kita nampak yang kita dah buat tadi ada kat sana ya. Kita tekan butang action. Tekan butang action dan kita akan nampak permohonan kita tadi, apa yang terjadi pada permohonan kita tadi. Okey, kita tengok daripada page pertama, kita tengok alamat dia, tak ada masalah, kita tak ada pertukaran, tekan next saja. Okey, business changes tadi saya dah tukar, tengok ada tak masuk yang baru yang saya pilih tadi, kod yang baru ada. Okey, ada, tekan next saja. Lepas tu kepada branches, kita tak ada nak tukar branches, tekan next juga. Lepas tu kita tekan next lagi sampai dekat verify. Nampak tak ada dua partner saya dah verify. So dah verify, kita tekan next. Kita tekan next. Sebab kalau dah verify, kita tekan next je lah. Lepas tu sampai dekat page yang terakhir, nampak tak dekat sini macam ada masalah, ada dua kat situ. Tak boleh tekan button untuk submit payment. Lepas tu kita tengok dekat perkataan error. Baca error situ. Error tu kata kalau kita ubah kod bisnes, maksudnya kita ada description pada types of business, kita kena ubah juga. Jadi apa kita buat? Kita kena betulkan dululah. Kalau ada error, kita kena betulkan. Untuk case ni ada error, so saya pergi previous sampai kepada kita nak betulkan kod. Nampak ni page untuk betulkan kod. Kita dah masukkan new tadi kan, ada dua new. Sepatutnya business description yang kat atas ni, business description ni kita kena ubah lah. As long as kita ubah kita punya kod, business pun kita kena ubah sikit dekat atas tu apa yang kita buat. So kita ubah, lepas tu kita tekan next. Lepas tekan next balik semula, tekan next sampai page yang terakhir. Nampak apa yang partner tadi ke dah buat kan, dah verify, pergi page yang terakhir, nampak total payment RM30. Lepas tu tekan tick dekat situ, confirm semua yang kita bagi tu betul. Barulah button submit payment tu dia akan boleh ditekan. Nampak submit payment tu boleh ditekan. Bila boleh ditekan, just tekan je submit payment. Okay, tekan submit payment. Lepas tu kita sampai dekat sini. Okay, dia akan beritahu berapa total kita kena bayar. Lepas tu kita pilih cara kita nak bayar. Nak pergi kat kaunter ke apa ke, saya ambil kat sini, saya ambil online. Online senang, tekan je online. Lepas tu dia akan keluar portal untuk buat pembayaran. Saya kat gini guna Maybank to You, saya ambil Maybank to You, saya ambil FPX ya. Lepas tu proses, nak guna credit card pun boleh. Okey, lepas tu masuk Maybank to You kita, buat macam biasa. Buat payment macam biasa. Lepas tu kita akan dapat invoice, datang dekat kita punya page balik semula. Ni invoice kita, dia bagi tahu kita boleh print dan kita boleh simpan dalam kita punya PC. Tak ada masalah. Sekiranya kita terkeluar, kita boleh masuk balik. Kita boleh tengok dah receipt yang kita buat payment tadi ya. Kita pergi kat sana. Okay, kalau dah terkeluar tak apa, kita boleh dapatkan receipt balik, masuk dekat EasyBiz, pergi dekat My Payment History. Lepas tu cari dekat situ butang all, tekan search. Dia akan carikan kita payment yang kita pernah bayar ya. Kita tengok kat bawah tu ada list. Dia tak ikut date tau. Jadi kena scroll kat bawah cari. Lepas tu ada, nampak tak ada gambar printer kecil tu, boleh print balik semula ataupun boleh view, tak ada masalah. So senang je kan. Sangat harap dapat membantu dan bermanfaat untuk semua. Okey, itu saja. Assalamualaikum.